Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbitan buku Junjung Kasih Dua Legasi Bersemi di Bumi Temasek merupakan bukti bahawa Pusat Sejarah Brunei merupakan institusi yang bertanggungjawab menyebar luas pensejarahan negara dengan menanamkan semangat kebruneian yang cintakan agama, bangsa dan negara. Majlis Pelancaran dan Apresiasi penerbitan buku tersebut berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Buku jilid kedua ini mengandungi pengalaman pendidikan, ilmu pengetahuan dan kepelbagaian kepakaran penuntut Asrama Kerajaan Brunei Singapura AKBS masa berkhidmat dengan kerajaan. Juga diselajurkan penyampaian anugerah Seri Temasek kepada 3 orang penerima iaitu Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan dan Wakil Datuk Seri Paduka Awang Haji Kifrawi bin Datuk Paduka Haji Kifli. Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam ucapannya antara lain menyentuh mengenai usaha mengajak pembaca menghayati zaman kebangkitan anak bangsa. Seterusnya, Majlis Menunjuk Jumlah perdagangan menurun tahun ke tahun sebanyak 39.9% pada bulan Mac 2023 berbanding bulan Mac tahun lalu. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan penurunan itu disebabkan oleh penurunan kedua-dua nilai ekspor 39.7% dan nilai import 40.3% yang terutamanya disebabkan oleh ekspor dan import bahan api galian. Penurunan ekspor bahan api galian terutamanya didorong oleh nilai ekspor gas asli cecar LNG dan lain-lain produk petroleum khususnya bahan api diesel otomotif. Penurunan nilai ekspor LNG terutamanya disebabkan oleh penurunan jumlah isi padu sebanyak 13%. Walau bagaimanapun, penurunan nilai ekspor diimbangi oleh peningkatan nilai jumlah ekspor minyak mentah yang disebabkan oleh peningkatan jumlah isi padu 100.7%. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian menjadi penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam iaitu 84.8% diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. 5 komoditi import utama pada bulan Mac 2023 adalah bahan kimia diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan Mac 2023 adalah Singapura diikuti oleh Jepun dan Australia. Komoditi ekspor terbesar ke Singapura, Jepun dan Australia adalah bahan api galian. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Mac 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES deps.mofe.gov.bn. Beberapa persiapan sedang giat dilaksanakan bagi memastikan kelancaran Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 yang akan berlangsung esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Dari aspek persembahan khas, ianya telah pun dimulakan bermula pada penghujung bulan Mei yang melibatkan warga Perkhidmatan Awam dan juga para belia. Dan pada pertengahan Jun, ianya telah melibatkan murid-murid sekolah dan penduduk sekolah. Dan pada pertengahan 10 Julai 2023, barulah latihan bersepadu di kawasan Padang ini dilaksanakan. Dan Alhamdulillah nampaknya persiapan di peringkat akhir telah pun dapat dilihat. Rakyat dan penduduk daerah Tutong juga tidak ketinggalan menzahirkan rasa teruja ingin bersua muka dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa majlis itu nanti. Alhamdulillah dengan ada keberkatan ini yang sangat-sangat ditunggu oleh rakyat dan penduduk yang khususnya kawasan pendalaman kerana Kebawah Duli adalah seorang raja dan memeduli kepada rakyatnya yang sentiasa
menjaga kebajikan penduduk. Inilah saat-saat yang kami nanti dandakan setiap tahun. Baginda ke bawah duli yang bercemar duli ke daerah Tutong. Kami berbesar hatilah menunggu saat-saat ketibaan ke bawah duli ke daerah Tutong. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kebawah Duli Baginda Sultan yang banyak memberi bangunan di daerah Tutong dan memberi pertolonganlah kepada rakyatnya. Terima kasih banyak-banyak kerana Kebawah Duli sungguh pemandulian dan prihatin kepada penduduk dan seluruh negara Brunei Darussalam. Lebih 40 ahli persatuan pengakap terlibat menyerikan acara persembahan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan bangunan alat kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan malam tadi. Persembahan bercorak keagamaan dan kerohanian ini dianjurkan oleh Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Hadir Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Persembahan yang merangkumi bacaan Al-Quran, nyanyian nasyid dan tausyih melibatkan ahli-ahli pengakap kelana dan pemimpin pengakap dewasa. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan raja yang dikasihi. Tentera Darat di Raja Brunei merafakkan sembah ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan yang ke-77. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patik. Tentera Darat di Raja Brunei merafakkan sembah ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan ke-77. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patik. Tentera Darat di Raja Brunei merafakkan sembah ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan yang ke-77. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patik. Islam adalah agama syumul dan ajarannya meliputi setiap aspek kehidupan. Di negara Brunei Darussalam, syiar Islam terbukti berkembang apabila tahun 2022 jumlah mu'alaf dicatat meningkat kepada 450 orang berbanding tahun 2021 iaitu 356 orang. Ikuti laporan seterusnya bersama Nadira Haji Umar. Peningkatan jumlah mu'alaf di negara ini didorong oleh beberapa inisiatif Pusat Dakwah Islamiah dalam memperkembangkan syiar Islam, antaranya safari munajat di kawasan pedalaman dan ziarah mahabbah. Selain itu, pemodelan juga diberikan kepada golongan berkenaan melalui bahagian pembangunan mu'alaf bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dan mendapat bimbingan yang betul. Pada masa kini, Pusat Dakwah Islamiah telah membuka kelas bimbingan mu'alaf di 13 buah tempat yang bertujuan bagi memudahkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang tinggal jauh di pedalaman iaitu sama ada untuk mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah dengan sempurna. Pusat Dakwah Islamiah juga telah mengorak langkah dengan membuat tarbiyah secara maya yang bertujuan bagi capaian pembelajaran yang lebih mudah bagi mu'alaf yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dan bimbingan secara fizikal. Penerapan nilai-nilai Islam dan pembentukan akhlak melalui sistem pendidikan dalam menyebarkan agama Islam juga penting. Ini termasuk memberikan pembelajaran kepada golongan mu'alaf agar mereka benar-benar dapat memahami agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah, semangat jitu yang ditunjukkan oleh mu'alaf sangat memberangsangkan. Dulu ada yang keliru menyebut huruf-huruf hijaiyah. Sekarang ada yang sudah hafal. Itu menggunakan kaedah tikrar atau lebih dikenali sebagai latih tubi supaya pelajar dapat dan sentiasa bertanya dan mengenal pasti kemahiran yang dikuasai oleh setiap murid. Kaedah ini juga dapat membina keyakinan murid.
Usaha-usaha memperkasa golongan mu'alaf dengan ilmu-ilmu agama termasuk mendalami ilmu Al-Quran perlu dipertingkatkan. Ianya bagi memastikan negara dapat mencapai hasrat menjadi negara zikir sejajar dengan konsep MIB ke arah negara Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Sukan. Lebih 250 murid dari 22 buah sekolah rendah kluster 1 dan 2 menyertai Festival Olahraga Kanak-Kanak Sekolah Rendah 2023. Festival berlangsung di Badan Sekolah Menengah Pengiran Anak Putera Jah Masna, Kampung Sungai Akar. Festival diadakan selama 3 hari berasingan dengan 4 acara dipertandingkan iaitu Formula Band, Slide Swing Throw, Rhythmic Jump Relay dan Ladder Recovery yang dibukakan kepada para pelajar sekolah rendah kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Penganjurannya antara lain memperkenalkan aktiviti sukan yang sesuai dengan keperluan fizikal dan pertumbuhan serta perkembangan kanak-kanak. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haja Rosdiana binti Haji Hidup Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Festival akan diadakan lagi pada 6 Ogos depan bagi kelas 3 dan 13 Ogos depan bagi kelas 5 dan 6.